Baik, mari kita sama-sama mulakan kelas kita pada malam ini sebagaimana biasa dengan membaca surah Al-Fatihah. Memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mempermudahkan segala urusan kita pada malam ini dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang lebih bertakwa kepadanya. Dengan yang demikian Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم اكتب السلم والسلامة والأمن والأمانة لجميع البلدان عامة يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المدنيين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في لبنان. اللهم بدل خوفهم أمنا وحزنهم فرحا وهمهم فرجا يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Apa khabar semuanya malam ni? Sihat? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah, Alhamdulillah. sihat. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi saya ucapkan selamat kembali kepada semua anggota kelas QNAB 17. Kembali kita bertemu lagi dalam kelas kita dan kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita kelapangan masa, kesihatan untuk sama-sama kita berkumpul kembali dan juga kepada rakan-rakan daripada Masteri yang turut serta pada malam ini. Selamat datang. Jadi sebagaimana biasa sebelum kita mula saya nak ingatkan kalau yang ada kemampuan untuk on video sila on video lah. Semoga dia menjadi keberkatan bagi ilmu yang bakal kita kongsikan pada malam ini insya-Allah. Baik. Jadi kita pada malam ni insya-Allah kita nak menyambung pelajaran kita iaitu daripada kita sedang melihat topik Form 10 betul Form 10 pada minggu lepas kita dah pun lalui beberapa ataupun kita lalui satu je lah, kan, example daripada buku KLM kita. Jadi yang insyaAllah pada malam ni saya nak mulakan dengan kita terus sambung lah dahulu. InsyaAllah kalau ada masa nanti kita akan masuk pada surah, kita sambung surah Hujurat. Tapi malam ni kita nak masuk pada examples dahulu daripada Form 10 yang ada dalam KLM Book. Dan juga kita ambil pelajaran-pelajaran yang boleh kita ambil, pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat-ayat yang kita dapati dalam. Okay, so semua dah buat homework? Ada buat homework? Boleh terus off camera. Oh, buat dua. Alhamdulillah. Okay lah, at least dapat buat dua. Yang lain macam mana?
Saya dah terima daripada Cik Juraimi, Cik Artini, Raihan pun ada hantar beberapa. Yang lain, Puan Salina, Ibrahim, Puan Salama, Puan Khadijah Jantan. Apa dia? Saya pun buat dua saja. Buat dua je. Uh, Okay. Haji Mustafa ada buat homework. Siapa lain Siapa? kelas? Lain kelas dia. Mastery. Dia dah master, tak payah buat homework. Okay. Gurau-gurau aja. Haji Mustafa jangan leave main je. Okay, baik. So insyaAllah hari ni kita masuk pada example yang kedua. Jadi saya dengar tadi ada beberapa yang telah pun buat dua example kan. So example yang kedua kalau kita lihat, ni saya nak paparkan usahalah daripada teman anda. InsyaAllah moga-moga kita dapat ambil manfaat lah daripadanya. Dan moga-moga dengan ni pahala tu mengalir pada rakan kita ni lah. Dan kita dapat manfaat ni. Baik, so yang ni saya nak paparkan daripada ni usahanya Puan Hartini ya. InsyaAllah. Puan Hartini ambil masa berapa lama nak buat benda ni? kali ni agak lama sebab ada gangguan sedikit, ada Gangguan? komitmen di rumah. Oh, okey. Jadi sebenarnya yang minggu lepas tu dah siap barulah. Lepas tu ambil masa lagi. Sebab yang bahagian ini yang saya tanya Ustaz minggu lepas. Sebab ada huruf ilah ni. Sebab macam susah sikit lah. Okay, tak apa. Tu just dia punya sort of table dia lah. Kan, susah sikit lah. Okay, tak apa. Yang mana kita mampu buat, kita buat lah. Okay, baik. So saya lihat Puan Hartini, Cik Juraimi pun dah sempat lakukan lah example yang kedua ni. Okay. So kalau kita lihat, ni daripada surah apa? Surah Al-Anfal kan? Ya, Surah Al-Anfal. Jadi example dia daripada surah Al-Anfal. Di mana kalau kita lihat dalam buku tu ada istastaghisu rabbakum fastajaba lakum. Istastaghisu rabbakum fastajaba lakum. Jadi dekat mana dia punya form 10 ni kalau kita lihat ini dia dah highlightkan lah. Kan? Jadi yang tastaghisu dan juga istajaba ataupun fastajaba. Okay, fastajaba. So tu adalah dua form 10. Yang kita lihat di sini dah tandakan. Tastaghisu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Apa dia punya tanda dia? Tanda dia adalah kalau kita lihat ada yang ta tu kat depan. Kan? Waw nun. Ya. Ta kat depan dan juga ada waw nun kat belakang. Itu menunjukkan bahawa ini adalah fi'il mudhari'. Dan itu juga menjadi dia punya fa'il dia lah. Fa'il dia adalah antum lah, kamu semua. Kan? Ya. So dekat sini istastaghisu. Cuba terjemahkan. Apa maksud? Is adalah ingatlah apabila lah. Kalau kita ingat lagi kan. Is tu adalah bermaksud uzkuru. Uzkuru tu kamu semua ingatlah. Okay, so is not only apabila ataupun ketika, tapi ingatlah ketika. Sebab is merupakan bermaksud sesuatu yang telah pun terjadi. Kalau iza boleh jadi benda yang belum terjadi. Ada point yang masa ayat tu diturunkan, belum jadi lagi. Tapi kalau is, benda tu dah terjadi. Sebab tu diterjemahkan sebagai ingatlah. Bila benda dah jadi, maka kenangkan kembali apabila jadi benda tersebut. Okay, tastaghisu. Kamu semua memohon bantuan. Okay, Rabbakum kepada Rabbakum. Kenapa dia isim dekat sini tulis isim mansub? Kenapa isim mansub? Kenapa dia nasab kat sini? Maf'ulun bih. Dia menjadi maf'ulun bih lah. Kan? Memohon bantuan kepada siapa? Kepada Tuhan kamu semua. Fastajaba lakum. Maka dia memperkenankan bagi kamu semua. Okay.
Kamu semua ni siapa? Ada tengok tak cerita dia pasal siapa? Ada. Perang Badar Ustaz. Ni masa perang Badar kan. Jadi tastaghisu antum, kamu semua ni, dia merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat lah, kan, yang berjuang pada perang Badar tu. Jadi Allah SWT katakan, ingat kembali ketika kamu semua memohon bantuan kepada Allah SWT. Maka dia memperkenankan bagi kamu. Okey. Tastaghisu bermaksud memohon bantuan. Kat mana dia punya memohon tu? Saya nak tanya kalau awak masih ingat lagi dan awak faham. Kat mana dia punya memohon tu? Dia punya form 10 dia. Form Is it? 10. Form 10 lah, betul. Hmm. Kan? So, alif, sin, ta. Form 10 kan dia bermula dengan alif, dengan sin, dengan ta kan? Yeah. Betul tak? Kalimah dia, kalimah tambahannya adalah alif, sim dengan ta pada permulaan tu. So, antara maksud tersirat bila ada alif, sin, ta tu adalah memohon. Memohon. Membuat satu permohonan. So, contoh dekat sini, tastaghisu kan? Asal dia istaghasa. Istaghasa. Kalau kita lihat kat sini, Puan Hati ni dah tuliskan. Asal dia adalah istaghasa. So alif sinta yang pada permulaan tu adalah dia punya tambahan dia. Bermaksud memohon. Jadi dia punya akar kata dia apa? Akar kata dia apa? Takkan Puan Hati ni saja yang jawab, yang lain? Tawatan Puan Wawasa. Tawatan Puan Hati ni punya usaha dia seorang jawab Yang lain tengok je. Sama-sama jawab. Okey, yang mana dia punya akar kata dia apa? Wawasa. Ra, waw dengan sa. Okey, ra, waw dengan sa. So, bila tambah ra, waw dengan sa maksudnya bantulah. Okey, ra, ghain, waw dengan sa maksudnya bantu. Jadi kalau tambah alif sinta kat depan bermaksud mohon bantuan. Okey, mohon bantuan. Jadi kalau kita lihat dia punya sorof dia kat sini. Istaghasa, yastaghithu, istighasah ataupun istighasatan. Fahuwa mustaghisun. Rasa boleh jadi ustaz gila kat sini Oh, sorry. Kat MP lah. Okay, so maksudnya apa? Kalau fi'il amar dia apa? Sorry. Fi'il madi majhul dia. Usturisa. Usturisa. Okay, macam mana kita nak apply dekat apa ni? Dekat huruf illah kan? Huruf illah kan? Kita tahu dia punya mula dia adalah istaghasa. Kan? Istaghasa. Jadi sebab dia ghain waw dengan sin. Betul tak? Dia punya akar kata dia ghain waw dengan sa. Okay. Kalau kita tambah dia tak boleh istaghausa. Jadi kalau dia baris atas, dia jadi alif Ustaz? Correct. Dia pasal istaghau macam bunyi macam ganjil kan sikit. Istaghau. Jadi orang Arab dia tak suka bunyi-bunyi yang ganjil ni. So dia akan tukar. Jadi dia tukar sebab dia baris atas kan huruf sebelum dia, maka dia akan tukar dengan baris atas. Sebab tu jadi istaghasa. Okay, cuba pula kalau kita tengok, kita apply pula dekat fi'il mudhari' tadi. Yastaghisu. Sebab patutnya yastaghi.
Yastaghis. Susah nak sebut kan? Mm-mm. Jadi dia tukar ikut Ikut baris saja. bawah tu. Dia tukar sebab huruf sebelumnya baris bawah kan. Dia Mm-mm. tukar dengan ya. Yastaghis. So Faham. that's how it works lah untuk huruf illah. Okay, so tadi kalau kita kat nampak kat sini ghisa. Ghisa yustaghasu istighasata fahuwa mustaghasun. Okay, al-amru minhu istaghis wan nahyu anhu la tastaghis wa zarfu minhu mustaghasun. Okay. So ni sebab dia ada huruf illah, jadi dia agak sukar sikit lah. Alright, not an issue. Okay, sekarang kan saya ada satu soalan. Tastaghisu, kita nampak kat sini maksudnya apa? Kamu mohon bantuan kan? Betul tak? Mohon bantuan. Huruf ataupun perkataan lain apa yang anda tahu kalau when it comes to bantuan? Biasanya lah. Nasara. So kita nampak ada perkataan lain seperti nasara. Nasara maksudnya bantulah kan? Nasara ada tak lain? Lain ada? Awana. So ada ain, waw dengan nun lah. Kan? Awana. So daripada awana kita dapat isti'anah. Okay, kalau kita minta mohon bantuan kan, kita tambah alif sinta kat depan. Tambah kat depan jadi apa? Istan soroh. So mohon bantuan lah. Kan? Istan soroh. Kemudian kalau yang ni auna ke ana? Ana. Ana. Sebab dia waw tu kita tak boleh, kita nak kena tukar lah. Kan? Jadi isti'anah. Daripada perkataan isti'anah ni kita dapat nasta'in. Kan? Kita baca dalam surah Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu kami sembah dan hanya kamu kami mohon pertolongan. Okay. So, apa bezanya antara istansara, ista'ana dengan istaghasah? Ada 3 ni kan? Siapa tahu? Saya rasa mungkin siapa yang dah join KLMI yang mastery mesti tahulah. Ni Mustafa, jangan senyum-senyum. Ni Mustafa. Ni Mustafa, apa dia? Ingat lagi tak? Tak ingat? Ya ke tak ingat? Jangan malu-malu. Bapak Jariah ingat ni? Tak ingat? Yang lain? Yang KLMI 17? Ada tak yang join KLMI mastery? Ingat? Tak tahu? Okay. Kalau istansara, daripada perkataan nasara tu kan, dia nasara tu adalah pertolongan yang bermaksud umum lah. Bermaksud umum. Ataupun dia pertolongan yang akan mendatangkan kemenangan. So contoh dalam surah apa? Iza jaa nasrullahi wal fath. Kan? So apabila datang pertolongan Allah SWT dan pertolongan itu akan membawa kepada kemenangan, iaitu pembukaan kota Mekah lah. So itu adalah Nasara. So lebih kepada umum dan juga biasanya ada juga dia akan bawa kepada kemenangan. Kalau ista'ana adalah pertolongan, tapi pertolongan yang macam mana? Pertolongan yang akan datang setelah kita letakkan usaha dahulu.
Okay, contoh dalam surah Al-Fatihah kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mohon, hanya kepadamu kami sembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi di dalam surah Al-Fatihah, bila kita gunakan nasta'in untuk mohon pertolongan, kita bukan hanya mohon pertolongan, kita doa kepada Allah SWT, tapi kita tak melakukan apa-apa. Then we expect the help to come. Tak. Kita nak kena masukkan atau kita nak letakkan usaha dulu sebelum nanti Allah SWT datangkan bantuan. Okay, saya suka satu analogi yang diberikan oleh Ustaz Noman Alihan lah. Saya rasa mungkin ada yang pernah dengar juga. Okay, bagaimana how he describes the difference lah. Kalau isti'anah tu kan, mohon pertolongan tu adalah kita tengah bawa kereta, tiba-tiba kereta kita tayar pancit. Tu, tayar bocor lah. Okay, jadi kita pula tak tahu macam mana nak tukar tayar. Jadi kita minta pertolongan orang lah. Mungkin kita tunggu, kita wave lah untuk orang, lambai kat orang untuk tolong kan. Orang datang tolong. Jadi bila orang tu datang tolong, kita pula, okay, kau tolong tolong tukarkan tayar Kita pula duduk kat dalam kereta, kita duduk, kita buka aircon, kita relax. Biar dia tolong. That is not isti'anah. Okay. Isti'anah is when kita dah keluar kita tengok tayar kita bocor, kita cuba dulu. Maksudnya kita keluarkanlah jack semua kan, kita try nak tukar tayar tu. Tapi kita tak kuat. Not strong enough to ni, ataupun kita tak mahir, tak tahu. Sekali ada orang datang, kita minta tolong. That is isti'anah. Sebab kita dah letakkan usaha dahulu untuk lakukan, tapi kita tak mampu, dan kita minta pertolongan daripada Allah SWT untuk bantu. So that is isti'anah. Okay. Tapi yang dekat dalam surah ni, yang kita lihat dalam surah Anfal ni, yang mana Allah tak gunakan istansarah ataupun tastansiru ataupun tasta'inu, tapi Allah menggunakan tastaghisu rabbakum fastajaba lakum. Okay. So ini adalah memohon bantuan ketika dalam masa-masa terdesak. Apa dia? Boleh repeat apa yang saya cakap tadi? Memohon bantuan Memohon ketika bantuan terdesak. ketika keadaan terdesak. Ketika masa terdesak. Sebab kalau kita ingat balik cerita tu kan, cerita yang dalam surah Al-Anfal ni, cerita dia ketika mana? Ketika perang Badar. Perang Badar, perang yang nombor berapa dalam sejarah Islam? Pertama. Yang pertama kan. Dan masa tu tentera Islam kuat ke tak kuat? Lemah. tak kuat. Lemah kan? 300 orang saja. 300 orang. Dan tentera Quraisy berapa kali ganda? 3 kali ganda. 3 kali ganda. Then the other thing is that kan, kita fikir balik, at that point of time, bila orang-orang Islam ni, bila masa perang Badar tu, apakah mereka keluar tu sebenarnya untuk berperang? Tidak. What was the initial intention? Apa dia punya hajat yang Dia pertama? mereka nak ambil harta rampasan daripada Abu Sufyan saja. Mereka cuma nak claim balik what is rightfully theirs lah. Apa yang sebenarnya memang harta mereka pun yang mereka tinggalkan Tapi orang-orang Quraisy merampas apabila mereka dah berhijrah, mereka tinggalkan harta-harta tu, orang Quraisy rampas dan juga Abu Sufyan bawa untuk dagang. Jadi dah jual lah barang-barang tu. Jadi mereka nak intercept dan mereka nak ambil balik lah harta-harta tu. Jadi kalau kita fikir balik, orang Islam bila keluar tu untuk rampas balik, apakah mereka dicukupkan dengan lengkapan ataupun bersedia untuk bertaruh? Tak. But in the end, Allah SWT takdirkan untuk mereka bertarung dalam perang Badar. Jadi bila dah kena macam itu, then mereka pula dapat tahu bahawa tentera Quraisy ni 3 kali ganda daripada mereka. Kan? Jadi boleh bayangkan tak macam mana perasaan Rasulullah SAW dan para sahabat ketika itu. Kan? Mesti rasa desperate lah. Kan? Rasa takut sangat, desperate sangat. Hingga kan kalau kita lihat
Tak confident. Kalau kita tengok pada inilah catatan sejarah, catatan sirah, dikabarkan pada malam tu kan, sebelum pertarungan Badar tu, Rasulullah SAW tak berhenti berdoa kan kepada Allah SWT. Kan, sehingga kan Sayyidina Abu Bakar kata Rasulullah angkat tangan begitu tinggi sampai boleh nampak kaki dia. Dan to the point yang kain rida dia jatuh kan. Sebab benar-benar. Dan antara kata-kata Rasulullah SAW, saya tak ingat the full mana, tapi apa yang Rasulullah SAW katakan adalah, kami ni adalah tentera yang akan memperjuangkan agamamu. Janganlah kau berikan kami kekalahan, kerana kalau sekiranya kami kalah, tak ada lagi orang yang akan Orang yang akan sembah Allah. sembah Allah SWT selepas ni kan. Sebab they are the only ones, the first and the only ones at that point of time lah, kan, yang sembah Allah SWT. So to that point lah, the desperation. Jadi oleh sebab tu kalau kita lihat kat sini, Allah SWT ceritakan tentang keadaan mereka tu menggunakan perkataan tastaghisu, dalam keadaan terdesak. Okay. Oleh kerana itu, ada satu doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita menggunakan perkataan yang sama. Siapa tahu doa tu? Pernah dengar tak? Ali Imran. Ali Imran? Bukan, dia tak ada dalam Quran. Oh. Okay. Apa dia? Formality ada. تصليح يعني So ya hayyun ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Kan? Cuba saya bacakan, awak cuba terjemahkan. Ya hayyun ya qayyum. Apa maksud dia? yang maha hidup, Dia takkan formality seorang je. Ya. Yang lain? Wahai yang Ya. maha hidup, Wah, yang Yang maha maha hidup. hidup. Ya qayyum. Yang maha berdiri, yang maha kuat lah. Yang maha Kan? berdiri. Bi rahmatika nastaghis. dengan dengan rahmatmu rahmatmu, Dengan rahmatmu nastaghis. bantulah, Kami- Bantulah kami. bantulah Kami kami, memohon kerana kami dalam keadaan terdesak. bantuan. Kami benar-benar memohon bantuan lah. Kan, menggunakan nastaghis. Kami benar-benar memohon bantuan. Kami memang terdesak ni nak minta bantuan kamu. Nastaghis. Ya hayyun ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah. Ataupun kalau kita baca dalam mufrad lah kan. Ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Okay, ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li. Apa maksud aslih? Asli dia fi'il ke isim? Aslih li, aslih. فعل Fi'il. أمر Fi'il amr, wah. So fi'il amr form berapa tu? Agaknya. Empat. Oh, Okay, Empat. saya tuliskanlah. Ya hayyun ya qayyum. Birah ketika astaghis. Aslih di relief sya'ni kullah.
Solat. Wala takil ni uh, Ya Hayyun Ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Okay. So Ya Hayyun Ya Qayyum, yang Maha Hidup, yang Maha Kuat, birahmatika astaghis. Dengan rahmatmu aku meminta Mohon. atau aku memohon pertolongan. Okay. Aslih li. Apa maksud aslih li? Kau Perbaikilah. kau perbaikilah bagiku. Aslih form 4 lah. Kan kita pernah belajar kan? Aslaha yuslihu islahan fahuwa muslihun. Al-amru minhu aslih. Kau perbaikilah bagiku sya'ni kullah. Sya'ni maksudnya apa? Urusanku lah. Urusanku kullahu. Seluruhnya. 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 Wala takilni. Dan 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 janganlah jangan kau Dan janganlah apa? biarkan aku sendiri Dan janganlah wakil. kau tinggalkan aku kepada diriku. Ila nafsi. Iaitu maksudnya kita jangan terjemahkan word by word lah. Wala takilni ila nafsi maksudnya janganlah kau tinggalkan diriku sendiri. Do not leave me for to myself tarfata ain walaupun Kelip mata. even sekelip mata. blink of an eye. Even a blink of the eye. Tarfata ain. Not even that. Jadi kita mohon agar Allah SWT sentiasa merahmati kita, melindungi kita sepanjang waktu lah. So that's the doa. Dan kalau kita lihat Ya Hayyun Ya Qayyum birahmatika nastaghis, ada abnormal sentence structure tak kat sini? Kan Ya, sepatutnya kan ada. Ya Hayyun, sepatutnya Ya Hayyun Ya birahmatika. Qayyum, sepatutnya kan Ya Hayyun Ya Qayyum astaghisu birahmatik. Tapi birahmatika dibawa ke hadapan. So di fi'il jumlah fi'liyah kan sepatutnya astaghisu birahmatik. Tapi kita mohon benar-benar dengan rahmat Allah ni, kita minta rahmat Allah dahulu. So rahmat Allah dibawa ke hadapan. Rasulullah mengajar kita lah macam mana nak berdoa ni kan. Aslih li sya'ni kullah. Kau perbaikilah untukku keseluruhan urusanku. Wala takini, jangan kau tinggalkan aku sendiri tarfatain walaupun sekelip mata. So ni adalah doa yang boleh kita amalkan lah. Cuba kita amalkan setiap waktu solat. Maka dia akan menjadi satu yang sebatinya diri kita lah. Okay, so kalau kita kembali pada ayat tadi tu kan, maka Allah SWT katakan istaghisu rabbakum fastajaba lakum. Maka istajabah juga merupakan form 10 lah. Daripada perkataan akal kata dia jawabah. Kan, jawabah jawab lah. Jadi istajabah Allah SWT menjawab. Okay, so alif sinta apakah maksudnya Allah pun minta jawab? Juga Melakukan menunjukkan perubahan lah. So istajabah ni Allah menggunakan form 10 juga. Bermaksudnya Allah benar-benar put in the effort. Contohlah, pada Allah sebenarnya Allah tak perlu banyak effort pun lah nak beri pertolongan ni. Tapi nak menunjukkan Allah sungguh-sungguh menjawab jawapan doa mereka tu, jadi Allah gunakan alif sinta tu istajabah. Kan kalau digunakan untuk hamba, seperti dalam surah Al-Baqarah kan, apa ni? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, kan?
ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li. Maka hendaklah mereka menjawab, kan, menjawab ataupun menjawab panggilanku, kan. Bila digunakan hamba, istajabah tu maksudnya hamba tu memerlukan ataupun meletakkan effort, usaha untuk menjawab. Tapi kalau untuk Allah SWT, maksudnya Allah SWT sungguh-sungguh menjawab. Okay, sungguh-sungguh menjawab permintaan hamba tu. Oleh kerana itulah kita nampak dalam perang Badar tu Allah jawab dengan memberikan kemenangan kepada tentera Islam. Okay, so this is daripada surah Al-An'am. So kita lihat ada tak pengajaran dan tadabbur yang Puan Hadi ini letak kat sini. Okay. So kemenangan mereka dalam perang Badar bukanlah kerana kudrat mereka semata-mata. Kemenangan mereka itu disebabkan permintaan pertolongan mereka kepada Allah. Dengan itu janganlah kita berhenti meminta pertolongan daripada Allah. Daripada ayat ini istighasa juga bermaksud meminta doa kepada Allah untuk memberi bantuan dengan kadar dan pada masa yang sesuai. Istighasa adalah pengharapan yang tinggi kepada kuasa yang lebih tinggi daripada kita. Perlulah diingatkan di dalam Islam pengharapan itu hanyalah kepada Allah sahaja. Okay. So untuk kita, apa yang boleh kita ambil dekat sini adalah kita perlu sandarkan segalanya kepada Allah SWT lah. Kan, kita buat apa-apa usaha dekat dunia ni perlu dengan doa. Dan kalau kita nak kemenangan, nak kejayaan, perlu dengan doa. Dan kalau kita lihat Rasulullah SAW tunjukkan bila doa minta pertolongan tu tak menggunakan istansarah, tak menggunakan ista'anah, tapi istaghisu. Maksudnya kalau nak minta pertolongan dengan Allah, berdoa dengan Allah untuk minta pertolongan, minta dengan sungguh-sungguh, seolah-olah ada dalam masa terdesak. Allah akan ya. Saya terfikir pula kan yang bila Allah menjawab tu kan, istajabah, bermula dia janjikan 1,000 malaikat. Tapi bila dalam peperangan itu lebih, dalam surah yang saya tak ingat surah apa, Ali Imran kat ni, Allah mengatakan Allah turunkan lebih daripada 1,000. Tak salah 3,000 ke 4,000 gitulah. Jadi 3,000. maksudnya macam tadi Ustaz kata menjawab tu, jadi itu menunjukkan apa kesungguhan Allah untuk membantu. Okay. Berarti mana yang saya teringat satu benda yang saya baca. Okay, bagaimana yang Puan Hadi cakap kat sini ataupun tuliskan kat sini. Meminta doa kepada Allah untuk memberi bantuan dengan kadar dan masa yang sesuai. Kadar dan masa yang sesuai. Tadi akar kata untuk istighasa apa tadi? What the root letters? Kalau kita ingat. Wasa. Wasa. Wain, Wasa. waw dengan sa. Wasa. Kan? Waw wasa. Kalau kita buka corpus kan, waw wasa bermaksud untuk minta pertolongan ataupun minta relief lah. Kan? So daripada Allah SWT, to be asked for rescue, to be rescued. Okay? Ada satu perkataan lain, dia quite close. Dia punya akar kata dia. Ghain, ya dengan sa. Ghain, ya dengan sa. Dan ni maksudnya untuk apa? Untuk ghain yasa tu maksudnya untuk hujan. Ghais. Dan contoh dekat sini kita nampak ada kamasali ghaisin a'jabal kuffar wa nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran. So banyakkan dekat sini maksudnya untuk hujan lah. Hujan. Doa untuk Jadi kan, kalau hujan, selain daripada ghain ataupun ghaisan digunakan untuk hujan, ada perkataan lain yang Allah SWT gunakan untuk hujan. Siapa tahu? So matar. Matar juga digunakan untuk hujan lah. Digunakan untuk hujan. Tapi kan, ghais kan, apa beza ghais dengan matar? Adalah ghais seperti mana yang tadi kita nampak dalam apa yang Puan Hati ni katakan. Ada istighasa, minta pertolongan, bantuan yang akan datang pada
dengan kadar yang tepat dan juga pada waktu yang tepat. Tapi kalau ghais, hujan yang Allah SWT hantarkan dengan kadar yang tepat dan juga pada waktu dan masa yang tepat. So Allah SWT yang tahu kat mana tempat tu yang perlukan hujan dan bila masanya dia perlukan hujan. Maka Allah SWT hantarkan ghais tu to that place at that right time, at the right place. Jadi bila kita minta Allah SWT doa bantuan dengan menggunakan astaghis ataupun istighasah, kita mohonkan bantuan agar Allah berikan bantuan at that point of time yang kita perlu. Dan juga dengan kadar yang kita perlu. Jadi bila bring back to the kisah perang Badar tu kan, sebagaimana yang tadi Puan Hartini katakan mula-mula Allah SWT hantarkan 1,000 malaikat. Tapi as the battle goes on, kan, Allah SWT hantarkan pula lagi 3,000. Lepas tu nanti Allah SWT hantarkan lagi 5,000. Because tengok dia punya keadaan dia lah. Bila kadar ataupun bila masanya, waktunya yang perlukan lebih. Then Allah SWT hantarkan. So boleh aja kan kalau Allah SWT nak hantarkan 5,000 daripada start. Tak boleh aja. Tapi that's not the kadar dia lah. Wallahu a'lam bishawab. Allah lebih mengetahui kan bila masanya dan bila yang sepatutnya hantar lebih. Jadi itu pun kita nampak dia punya kaitan dia lah dengan menggunakan ataupun akan kata ghain waw dengan star tu lah. Star also. Okay. So kita lihat pula, kita beralih pula kepada example yang ketiga. Okay. Ustaz, Ya. beri contoh yang lain lah. Pelajar lain. Oh, pelajar lain. Okay, boleh. Masalahnya tak ramai pelajar yang hantar. Okay, tak apa. Form 3 ni, ataupun exercise yang 3 ni, the third question saya rasa Raihan ada buat Ada. Okay, boleh. So, kita buka. Okay, yang 3. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Okay. So ni perkataan dia adalah wa yastakhrija kanzahuma. Okay, apa akan kata yastakhrija? Kharaja. Kharaja. InsyaAllah. Kharaja maksudnya apa? Keluarkan. Mengeluarkan. So kalau kharaja maksudnya mengeluarkan. Okay, boleh. Saya nak memandangkan ni adalah huruf yang semuanya okey. Jadi boleh kita sama-sama, saya nak minta anda semua, boleh kita lakukan dia punya saraf dia. Cuba sama-sama unmute. Puan Juraimi, Puan Salama, Puan Khadijah, Puan Salina. Boleh kita unmute sama-sama. Okay, cuba. Istakhraja. Istakhraja. Yastakhriju. Istikhrajan. Jap. Istikhrajan. Istikhrajan. Itu nak kena panjangkan. Istikhrajan. Okay, mula balik daripada mula. Istakhraja. Istakhraja. Istakhriju. Istikhrajan. Bahwa mustakhrijun. Mustakhrija. Ustukhrija. Mustakhrija. Istikhrajan. Bahwa mustakhrajun. Al-amru minhu. Istakhrij. Yu'anhu. La tastakhrij. والظرف منه مستخرج. مستخرج. Rijun ke rojun? Rajun. Rajun. Okay. Kalau zaraf dia mustakhrajun. Okay. So yastakhrija maksudnya apa?
Hmm, mohon mengeluarkan. Mohon Mohon Mereka mengeluarkan. berdua mereka berdua mereka apa? berdua akan mengeluarkan. So akan mengeluarkan. mengeluarkan. So mengeluarkan kanzahuma. Apa maksud kanzahuma? Harta mereka berdua. Harta. So kanza ni dia lebih kepada macam selain pada kan untuk harta, perkataan apa lagi yang ada? Untuk harta. Selalu kita dengar. Mal. 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 Mal kan? Mal adalah harta. Kalau kanz pun harta juga. So what's the difference Harta yang Treasure terpendam. kan? Kanza Harta yang treasure. terpendam. Harta So simpanan. kanz dia lebih macam treasure lah. Hmm. So dia harta yang tersembunyi ataupun yang ditanam ke yang disimpan. So dia tak mudah didapati lah kan. It's not within reach. Dia tersimpan. Okay. So kanzahuma. Okay, wa yastakhrija kanzahuma. So cerita dia kat sini tentang apa? Dalam surah Al-Kahfi kan. Tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa dengan Khidir alaihissalam. Nabi Apa? Khidir menegakkan tembok yang miring. Aha. Kemudian ditegur oleh Nabi Musa lah. Nabi Musa dia tak sabar. Dia tanya, kenapa buat macam itu? Kenapa tak ambil Okay. upah? Lepas tu kenapa tak ambil upah? Dia bukan kata kenapa tak ambil upah lah. Dia kata kalau nak boleh ambil upah. Boleh minta upah daripada mereka. Kan? Kalau nak boleh minta upah daripada orang-orang ni. Padahal sebelum ni mereka menolak kan permintaan Nabi Khidir dan juga Nabi Musa untuk apa? Makanan ataupun Mereka minta tak makanan mereka kan? tak beri makan Mereka pada tak beri mereka makan. berdua. Okay. So dekat sini ada nak menunjukkan tentang apa? Tentang so it's one of the stories lah kan, ataupun one of the tiga kejadian yang ada dalam cerita kisah Nabi Musa dan juga Khidir lah. Okay, yang ini adalah yang terakhir kan? Ya. Cerita kisah yang terakhir. Yang mana sebenarnya apa? Sebenarnya dekat di sebalik tembok tu ada apa? Ada harta lah. Ada harta. Anak yatim. Harta bagi anak yatim yang Bapanya seorang yang soleh. bapanya seorang yang soleh lah. Okay. So dekat sini kita lihat kat sini lah. Ada insyaAllah. So pengajaran dan tadabbur ayat ni. Ada tuliskan ayat ini menganjurkan kita membantu anak-anak yatim yang amat memerlukan perlindungan dan bantuan. Ayat ini memberi pengajaran supaya memerhatikan tindakan bijak seorang ayah yang soleh untuk meninggalkan harta peninggalan buat warisnya supaya bila dewasa kelak tidak perlu meminta-minta. Seorang yang soleh akan dipelihara keturunannya dan penjagaan harta anak-anaknya itu adalah kerana keimanan bapanya. Kita perhatikan pembelajaran Nabi Musa dan Khidir ataupun Khadir. Ini adalah pembelajaran secara praktikal. Khidir mengajar Nabi Musa di dalam perjalanan mereka, bukannya belajar di dalam kelas, merasa dan sebagainya. So itu adalah pelajaran dan juga tadabbur. Jadi salah satu juga yang untuk kita fikirkan lah, untuk kita kan, apa yang kita akan tinggalkan lah untuk zuriat kita nanti. Ada tak kita buat perancangan untuk anak-anak kita yang bakal kita ataupun zuriat kita yang akan kita tinggalkan. Kan? So antara wasiat tu adalah satu amalan lah, amalan sunnah yang boleh kita contohi. Kita pelajari dan ambil. Okay. So ada anjuran untuk kita membantu juga anak-anak yatim. Jadi antaranya bukan hanya dalam surah ni lah, surah-surah lain pun kita ada belajar kan. Contoh dalam surah Al-Ma'un kan, untuk memelihara anak-anak yatim. Jadi kita tanya diri kita, dalam kita punya ni ada tak kita ataupun daripada kemampuan kita lah, ada tak kita ketepikan sedikit daripada harta kita tu untuk kita bantu anak-anak yatim. Saya rasa kat Singapura ni tak susah lah. Ada organisasi yang membantu anak-anak yatim kan. Mungkin kita boleh titipkan sedikit
daripada harta kita tu. Maybe make a monthly contribution ke apa untuk kita bantu anak-anak yatim. So that's also one thing yang boleh kita ambilkan pelajarannya daripada ayat ni. Okay. Ada lagi siapa-siapa yang nak tambah pengajaran Cik Puan ni ke Cik Joran ni daripada ayat ni? Tentang example. kesolehan bapa itu, Solehan bapa tu, okay. yang pasti akan dibalas oleh Allah. Okay. Maksudnya memberikan anugerah kepada anak keturunannya lah. Anak keturunannya. InsyaAllah. Okay. So tu antaranya. Kalau kita buka ayat ni, saya tengok ayat ni. Tadi ayat berapa? 82. 82. Surah Kahfi ayat 82. Kisah, biasanya kalau kita tengok dalam surah Kahfi ni kan, dia ada 4 kisah, 4 main stories kan dalam surah Kahfi. Yang kisah yang Nabi Musa dengan Khidir ni adalah kisah yang ketiga kan dalam surah Kahfi. Ya. The third one. Okay. So dan biasanya orang bila di categorize all these stories, dia ada kaitkan dengan fitnah dan fitnah. So yang cerita kisah tentang Nabi Musa dan Khidir ni dikatakan tentang fitnah apa? Ilmu. Dan ilmu. Fitnah ilmu. Okay, fitnah ilmu. Okay. Semua masih nampak saya punya skrin tak? Tak, Ustaz. Tak nampak. Ada. Tak Saya tak share. Sejak bila saya tak share? Ya, tadi. So, tadi saya cakap pasal itu, saya tak share lah. Mula-mula share, lepas tu tak share. Okay. Tak Maaf lama lah. lah, 2 minit gitu lah. Rupanya saya shoot sendiri rupanya. Okay, tak apa. Tak lah, kita pun syok sama. Okay, so kalau kita kembali pada ni, tadi saya katakan kan, kisah Nabi Musa dengan Khidir kan, dia tentang fitnah ilmu, betul tak? Tapi bila Allah SWT mulakan, kalau kita tengok, Allah mulakan kisah tu pada ayat yang antara pelajaran yang boleh kita ambil. Bila Allah mulakan kisah ni, pada awal lah kisah ni, Allah SWT katakan dalam ayat 65 kan, فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Maka keduanya, iaitu Nabi Musa dan juga dia punya pemuda dah, Fatah dia yang dia bawa kan, Abdan, seorang hamba min ibadina, daripada hamba-hamba kami, atainahu rahmatan, yang kami telah berikan kepadanya rahmat. Rahmat min indina, daripada sisi kami, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan juga kami telah mengajarkannya daripada sisi kami ilmu. Okay. Allah SWT bila katakan tentang kelebihan Khidir kan, Allah SWT sebutkan ilmu dulu ke rahmat dulu? Rahmat. Rahmat dulu kan. Padahal dalam Rahmat. kisah ni sepatutnya adalah kisah tentang fitnah ilmu kan. So apa antaranya lah yang saya baca yang katakan antara pengajaran yang boleh kita ambil dekat sini adalah dalam kita mencari ilmu, menimba ilmu dekat dunia ni, apakah tujuan kita sebenarnya? Adakah untuk mencari kebijaksanaan? Apakah ia untuk mencari nama? Mencari pujian? So antaranya daripada ayat ni, dia menunjukkan bahawa kalau kita nak menimba ilmu, mencari ilmu kat dunia ni, tujuan yang sepatutnya adalah untuk mencari rahmat Allah SWT. Sebab tu Allah SWT sebutkan rahmat dulu. Bila dia sebutkan dia berikan kelebihan kepada Khidir, dia sebutkan rahmat dulu. Baru dia sebutkan ilmu. Okay? Kemudiannya, Nabi Khidir, pada ayat tu kan tadi yang kita lihat pada 70. Yastakhrija kanzahum. Ayat apa dia? Ni kan? Ayat 82. Kalau kita lihat kat sini, Nabi Khidir mengajarkan satu benda.
Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka. Okay, dia cuba untuk menjelaskan lah kenapa dia lakukan benda tersebut kan. Kenapa dia ni adalah kerana apa? Kerana dia ceritakan bahawa ni ada dua orang anak yatim kan, yang mana di bawahnya, bawah tembok tu ada dia punya harta yang ditinggalkan oleh bapanya yang soleh lah. Kemudian Nabi Khidir menggunakan perkataan fa'arada rabbuk. Maksudnya apa? Fa'arada rabbuk. Apa maksud arada? Menghendaki Menghendaki kan. Siapa dia punya fa'il dia kat sini? Rabbu, Tuhanmu, Tuhan. Tuhan. So dia ceritakan, so Nabi Khidir will ceritakan tentang kisah dia, kenapa dia buat tu, dan juga selepas tu dia bagi dia punya justification dia, kenapa dia buat benda tu. Kan, dia berikan dia punya penjelasan kenapa dia buat tu. Dia, di sini dia katakan sebab Tuhan Bukan- kamu mengkehendaki untuk orang kedua anak yatim tu terima dia punya harta simpanan tu ataupun harta warisan dia tu. So that is the reason behind it lah, yang Nabi Musa tak tahu. Kan, Nabi Musa tak tahu. Jadi Khidir menjelaskan. Tapi Nabi Musa menggunakan fa'arada rabbuk. Kalau kita lihat sebelum ni ada dua kisah lain ataupun dua kejadian lain, bila menceritakan ataupun memberikan penjelasan tentang yang pertama, kisah yang pertama ataupun kejadian pertama adalah mereka buat apa? Nabi Khidir memusnahkan kan sampan ataupun kapal sampan tu lah, yang perahu tu. Perahu tu dia merosakkan sampan tersebut ataupun perahu tersebut. Kenapa dia kak? Apa dia punya penjelasan dia? Kenapa dia Kerana dekat seberang sana ada raja yang ada pembesaran. sebab ada raja menjajatkan. kan yang Dia nak hijack. so ada raja yang nak merampas kapal atau perahu tu. Jadi tapi raja tu tak akan rampas kalau sampan atau perahu tu rosak lah. Kan? Ya. So basically dia musnah, sebab tu dia rosakkan perahu tersebut. Jadi bila dia nak jelaskan tentang ni kenapa dia buat benda tu adalah fa'aradtu, dia gunakan fa'aradtu. Sama tak perkataan dia arada kan tadi, menghendaki, tapi kat sini siapa fa'il dia? Nabi Khidir. Nabi Khidir. Nabi Khidir. Nabi Khidir lah, sebab dia Nabi gunakan ni Khidir. fi'il madi kan. So yang tu kat belakang tu menunjukkan ana lah, kan aku. So dia kata kat sini kerana aku nak merosakkan sampan ni kerana dekat situ ada raja yang akan merampas. Okay, kita lihat pula kisah yang kedua tentang Aradna. anak kan. So bila dekat sini Nabi Khidir cakap kenapa dia bunuh budak lelaki tu, sebab fa'aradna ay yubdilahuma rabbuhuma. Fa'aradna siapa? Kami kan. Kami. Kami ni siapa? Nabi Khidir. Nabi Khidir dan Allah, mungkin pemerintah, Allah yang memerintah. So fa'aradna ni adalah Nabi Khidir cakap dia represent kedua-duanya lah. Kami maksudnya saya dan bukan Khidir dan juga Musa lah. So dia represent the two of them. Dia kata faradna ay yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahmah. So kenapa agaknya kat sini dia gunakan fa'arad tu, kat sini dia gunakan fa'aradna, dan yang kat sini pula dia gunakan fa'arada rabbuh. Faham tak apa soalan saya ni? Or what I'm trying to tell kan? Satu, Allah yang first dia kata fa'aradtu, aku sendiri yang buat. Kerana aku yang sendiri yang hendak buat benda ni. Fa'aradna pula dia katakan, okay, kami ni, kenapa kita buat benda ni adalah sebab kita mengharapkan agar Allah SWT, Tuhan mereka memberikan satu gantian yang baik. Okay? Yang akhir pula dia katakan fa'arada rabbuh. Okay. Antara tiga kejadian ni kan, satu tadi merosakkan perahu, kedua membunuh budak lelaki, ketiga adalah menegakkan tembok. What is the difference between tiga benda ni? Kalau kita lihat the first two, musnahkan kapal, from the outlook lah, from the outlook kan, kita tengok kita musnahkan perahu,
Is it positive or negative? Negatif. Negatif kan, kita merosakkan sesuatu. Kan, ataupun Nabi Khidir merosakkan perahu tu. So, it's a negative. Yang kedua, membunuh budak lelaki tu. Positif, negatif? Negatif. Negatif. Negatif juga. Kan. Ketiga, menegakkan tembok yang nak roboh. Positif ke negatif? Positif. Positif. Jadi, Nabi Khidir ataupun Khidir mengajarkan kepada kita tentang beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. When it comes to negative actions, dia tak katakan ni Tuhan yang nak. Tapi dia katakan aku yang nak ataupun kita nak buat benda ni. Tapi bila yang tentang positif, lakukan benda positif, Nabi Khidir mensandarkan dia kepada Allah SWT. Allah yang nak. Tuhan kamu yang nak. So, Nabi Khidir mengajarkan kita, ni fitnah ilmu kan, tentang ilmu kan. Tapi Nabi Khidir juga mengajarkan tentang adab. So, penting, tadi saya katakan dalam kita mencari ilmu, perlu kita tujuannya adalah mencari rahmat Allah. Kedua, bila kita mencari ilmu, penting adab. Nabi Khidir mengajarkan kita adab dahulu. Baru ilmu. Okay, so dapat dia punya ni, pengajaran dia. Boleh kita ambil daripada ayat-ayat. Okay, so tu daripada surah Kahfi. Okay, baik. So kita lihat pula example yang keempat. Maaf Ustaz, Sebab teringat dia, teringat question satu tu yang tentang adab juga. Adab yang di mana Bani Israel adab yang tak baik dengan Nabi Musa juga dengan Allah kan. Cara dia memanggil tu ada kaitan lah dengan adab yang Khidir telah telah tunjukkan pada kita semualah. Masya-Allah. okay. Okay, kita lihat pula yang keempat. Keempat daripada surah apa? Surah Ali Imran. Okay. So saya sekarang menjeru Cik Juraimi pula masuk gelanggang lah. So ni adalah usaha Cik Juraimi. Okay. So yang keempat berkenaan dengan surah Ali Imran ayat yang ke 171. Mana Allah SWT berfirman, yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Jadi Cik Juraimi ada tanda-tandakan. Okay. So yastabshirun adalah form 10 lah. Fi'il mudhari' dan fa'ilnya adalah hum, mereka. Okay, kemudian dia juga tandakan yudhi'u adalah form 4. So adha'a yudhi'u ni adalah fi'il mudhari' dan fa'ilnya dekat sini adalah huwa lah sepatutnya. Huwa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, cuba kita buat dia punya saraf untuk istabsyara. Boleh sama-sama? Istabsyara. Istabsyara, yastabshiru, istibsyaran, bahwa mustabshirun, ustabshira, yustabsyaru, istibsyaran, bahwa mustabshirun. Al-amru minhu istabshir wa nahyu anhu la tastabshir wa zarfu minhu mustabsyarun. Mustabsyarun. Okay, so mustabsyarun. Okay, kalau kita lihat pada ayat ni, apa yang boleh kita ambil pelajaran daripadanya? Kalau kita apa maksud tersirat untuk form 10? Cuba recall balik. Form 10 apa dia maksud tersirat? Suatu permintaan keinginan untuk menunjukkan perubahan. Menunjukkan keperubahan. Jadi dekat sini yastabshirun maksudnya apa? Mereka menunjukkan kegembiraan. kegembiraan. Jadi macam mana ni? Macam mana kita nak terjemahkan ni? Kalau dia dalam form 10
Apakah dia adalah satu permintaan, keinginan, keinginan untuk menunjukkan perubahan? keinginan, Hmm. Macam mana? How do we apply maksud tersirat form 10 dekat sini? Agak ni. Dia menunjukkan kegembiraan. Pada mulanya dia tak gembira. Jadi Pada mulanya tak gembira. there's a change in the mood lah. Jadi dia gembira. Mereka gembira. Dia ayat dia tentang apa dekat sini? Apa kisah dia? Ada Alam buka tak barzakh. ayat dia? Alam barzakh. Okay, dia berkenaan dengan siapa ni? Mereka ni kan, awak kata yastabashirun ni hum kan, fa'il dia, hum maksudnya mereka. Siapakah mereka ni? Ada tak check? Roh orang yang saleh. Roh orang-orang yang soleh. Okay, bukan tu saja, dia bukan hanya roh orang-orang yang soleh. Dia ada lagi tempat lagi, lagi khusus lagi dia punya group ni. Siapakah mereka ni? Cuba kita buka dia punya. Orang yang syahid. So orang yang gugur di jalan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Okay, saya cuba buka dia punya. So exercise ni dia nombor 4 ni dengan yang the next one dia pun sama kan. It's the consecutive ayat 171 dan 172 kan. Di mana kalau kita lihat dalam surah ni ataupun ayat ni, Allah menceritakan tentang sebelum tu tentang mereka yang pada ayat 169 Allah katakan apa? Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah sekali-kali kamu mengira bahawa orang yang kutilu fi'il madi majhul kan? Yang telah dibunuh ataupun yang telah gugur di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka itu mati, muatah kan? Bal ahya'un 'inda rabbihim, maka bahkan mereka tu hidup di sisi Tuhan mereka dan mereka mendapat rezeki. Dengan mendapat rezeki. Farihina bima, mereka bergembira. So dalam keadaan hal lah ni farihi, kenapa kita mulakan farihi ni kan? Dia isim ke fi'il ke haraf? Isim. Isim. Rafa' nasab ke jar? Nasab. Okay, dia definitely bukan rafa' lah. Kalau rafa' apa? Farih. Apa bentuk? Farihun. Tapi ni farihin. So farihin adalah nasab. Kenapa nasab? Kerana hal lah menunjukkan keadaan mereka, hal. Mereka dalam keadaan mereka gembira dengan apa yang Allah SWT berikan kepada mereka daripada kurnianya, dan wa yastabshirun. Sama as perkataan tadi kan, wa yastabshirun, dan mereka girang hati. Okay, so antara dalam kita punya mind map tu kan, maksud tersirat form 10 dikatakan sesuatu permintaan atau keinginan untuk menunjukkan perubahan, itu adalah secara umum, general maksud tersirat. Tapi that is not the only one. Okay, so yastabshirun juga boleh menunjukkan ataupun form 10 juga boleh menunjukkan sesuatu keadaan yang bersangatan. So that means kalau yastabshirun, mereka gembira kan? Tapi gembira yang macam mana? Gembira yang sangat-sangat gembira. Sebab mereka berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala lah, kan? So they are very happy lah ataupun elated lah. So wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan juga mereka gembira kerana apa? Nanti mereka akan bertemu dengan orang-orang yang belum lagi mereka temui. Maksudnya kita minta lah, kita mohon kepada Allah SWT bahawa kita juga digolongkan daripada golongan yang inilah, yang akan bertemu dengan orang-orang yang telah gugur syahid sebelum kita. Itu kita tahu orang yang syahid garanti syurga.
Jadi kita mohon untuk kita ditemukan. Kalau kita ditemukan dengan mereka, maksudnya kita pun masuk syurga lah. Okay, so that's one. Dan Allah SWT katakan yastabshirun. Ini daripada exercise kita tadi 171. Yastabshirun bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allah la yu'ti'u ajran mu'minin. So sama, yastabshirun, mereka berasa gembira, sangat-sangat gembira bi ni'matin, Dengan nikmat. dengan nikmat. Allah. Tapi kalau kita lihat kat sini, Allah gunakan ni'matin dalam bentuk ma'rifah ke nakirah? Kira. Jar Nakirah majrur. kan? Nakirah kan? Nakirah. Apa dia punya maksud tersirat kalau gunakan nakirah? Banyak. Definite. Banyak. So indefinite. So dia banyak lah. Jadi bila Allah SWT katakan bukan bin ni'matin tapi bin ni'matin. Maksudnya nikmat yang Allah SWT akan berikan tu tak terhingga. Sangat banyak. Tak terhingga. Minallahi wa fadlin. Dan juga keruniaan Allah SWT juga dalam bentuk nakirah. Jadi kalau kita nampak kat sini, Allah berikan nikmah Allah SWT dalam bentuk nakirah dan juga fadlin, kurniaan Allah dalam bentuk nakirah, maka suitable tak ataupun sesuai tak kalau kita gunakan form 10 yastabshirun? Tu sebab dia benar-benar sangat-sangat gembira sebab adalah dia diberikan nikmat oleh Allah SWT dan juga diberikan fadl bagi orang yang gugur syahid di jalan Allah SWT, kan? Dan kita doa agar Allah SWT menerima, kan, semua saudara-saudara kita yang gugur pada jalan Allah SWT, khususnya yang berada di Palestin, berada di Lebanon, kan, dan juga di mana jugalah yang mereka yang gugur pada jalan Allah, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah katakan dia tak akan wa anna Allah la yuti'u ajral mu'minin. Dan Allah SWT tidak akan mensia-siakan pahala orang yang beriman. Kenapa Allah SWT katakan dia tak akan sia-siakan bila Allah SWT ceritakan tentang orang yang gugur di jalan Allah SWT? Macam mana kita nak faham kenapa why Allah pair benda ni, anna Allah la yuti'u ajral mu'minin, Allah tak akan sia-siakan pahala orang beriman, dengan keadaan orang yang gugur di jalan Allah SWT. Sebab ada juga masa tu golongan munafik yang tidak mahu pergi berperang ni. Kan? Mereka Sebab mereka takut anggap mati. mereka takut mati. Mereka anggap kalau mati dalam perang ni macam satu yang sia-sia. Kan? Hilang nyawa, hilang harta. Kan? Tapi Allah SWT katakan semua kehilangan tu tak akan sia-sia sebab ada pahala dia di sisi Allah SWT. Sebab tu kita orang yang beriman ni, kita beriman dengan perkara yang gaib. Kan? Orang bilang kita pergi perang mati, dapat terus masuk syurga. Habis orang tengok, orang tanya kita, kau nampak ke syurga? What is the guarantee that you will get syurga? Kan? Kalau orang yang tak beriman dengan perkara gaib, dia tak akan beriman lah. Dia mungkin kata ni semua dongeng aja. Kan? Tapi kita sebagai orang yang beriman, kita tahu bahawa itu bukanlah, itu adalah janji Allah SWT. Allah tak akan mungkiri janji. Okay? So itu daripada, dan juga kita lihat jawab dia punya sambungan ayat 172, dia punya the next exercise latihan adalah allazina istajabu lillahi wa rasuli min ba'di ma asabahumul qarh illadzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. So allazina istajabu lillah. Okay. Ni tadi kita dah nampak kan perkataan ni, istajabah. Dah. Okay, ni istajabu, siapa dia punya fa'il dia? Kamu semua. Kamu semua. Kan? Mereka semua. Mereka. Ni fi'il apa? Istajab. Fi'il madi. Madi. Fi'il madi. Daripada perkataan, daripada istajabah. Kan? Istajabah satu. Huwa istajabah, kalau huma? Istajabu. Huma istajabu. Jabah. Huma Istajabah. istajabah. Dua. Kalau hum? Ani. Jabu. Istajabu. Tu baru dekat sini lah yang kita nampak ni allazina istajabu, maksudnya hum. Okay. So mereka yang
menjawab, mentaati perintah Allah SWT dan juga Rasul. Apakah cerita di sebalik ayat ni? Ada tak yang dah buat work ni? Ada tak check apa cerita di sebalik? Belum tu juga, at the same time saya nak tanya. Ni waktu Saya- Perang Uhud. Badar. Perang apa? Badar ke Uhud? Perang Uhud. Perang Uhud. Perang Uhud. Sebelum tu saya nak tanya kat sini, siapa di antara anda yang pernah ikut Umrah Sirah Bumi Wahyu? Ada tak? Dah pernah ikut Ustaz Zul pergi Umrah? So far, Puan Salina dan saya seorang dah pergi. Yang lain belum Dah. Dengan Puan Boleh. Mariati dah pergi. Dah ikut. Okay. Ada tak pada Umrah Sirah tu, Ustaz ada kisahkan tentang satu yang dinamakan Hamra al-Asad? Kita tak ingat lagi. Hamra al-Asad adalah maksudnya apa? Singa merah. Okay. So kisahnya macam gini. Kisahnya adalah tentang selepas perang Uhud. Perang Uhud menang ke kalah? Kalah. Mula-mula menang, lepas tu kalah. Kalah. Mula-mula menang, lepas tu kalah. Kalah. Lepas tu kalah. Ya, ada orang kata tak kalah lah. Ada orang kata draw. Tak ada orang menang. Kan? Tapi kita tahulah pada perang Uhud tu kita banyak kehilangan lah. Sahabat kan. Antaranya kita tahu adalah Sayyidina Hamzah lah. Kan? So peperangan yang banyak kekalahan lah ataupun banyak kehilangan daripada pihak muslimin. Okey. So pada perang Uhud kita tahu kita banyak kecederaan, hampir kalah, kan, Nabi hampir terbunuh, kan, Rasulullah SAW hampir terbunuh. Maka setelah habis perang Uhud tu, mereka ataupun perang tentera muslimin, mereka retreat. Retreat tu maksudnya undur diri balik ke Madinah. Dan at the same time juga pihak Quraisy pun mereka undur balik ke Mekah. Okay, balik ke Mekah. Okay. So at that point of time, bila dah balik, semua cedera-cedera, tiba-tiba tentera Quraisy mereka macam tersentak. Kenapa kita undur? Sebab kita tengah menang kan. Tentera Quraisy lah, Mekah. Kenapa kita undur? Sedang kita tengah menang. Jadi mereka membuat rancangan untuk kembali pusing balik dan kembali untuk serang kaum pihak muslimin dan habiskan pihak muslimin lah, sebab mereka tahu mereka dah cederakan ramai. Jadi it's a good time for them to habiskan tentera muslimin. Tapi what happened was that Rasulullah SAW juga mendapat khabar lah tentang rencana orang-orang Quraisy ni. Maka Rasulullah SAW buat apa? Rasulullah SAW perintahkan, Allah SWT berikan wahyu kepada Rasulullah, sampaikan untuk Rasulullah gather semua yang tadi baru saja pulang daripada Uhud, the same people, tak ada penambahan. Okay. Same people yang tadi keluar, dah balik, mereka keluar lagi. Sebelum Quraisy serang kita serang Quraisy dulu. Okay. So saya nak awak bayangkan bagaimana keadaan tentera muslimin pada ketika itu. Semua dah cedera, semua dah penat. Tapi Rasulullah SAW katakan, mari kita pergi serang Quraisy, dan mereka menjawab sahutan Rasulullah SAW untuk pergi. Jadi Allah SWT sampaikan dekat sini dalam ayat ni, kenapa Allah SWT nak sebutkan tentang golongan ni, allazina stajabu lillahi wa rasulihi, orang-orang yang menjawab ataupun menjawab sahutan Allah SWT dan juga Rasulnya. Sebab tadi itulah saya katakan, kita baru saja kalah daripada perang Uhud. Kita cedera. Tetapi bila Allah SWT dan Rasulnya memanggil untuk teruskan perlawanan ataupun teruskan pergi bertarung, mereka menjawab.
Jadi ini adalah orang-orang yang istimewa lah yang Allah SWT berikan keistimewaan dan Allah SWT sebut tentang mereka di dalam Al-Quran. Kenapa? Bila Allah SWT katakan allazina istajabu lillahi wa rasuli min ba'di ma asabahumul qarh. Dan selepas mereka ditimpa oleh luka. So Al-Qarh ni kalau kita lihat dalam buku tafsir dikatakan Al-Qarh ni adalah Uhud, perang Uhud. Kecederaan yang mereka alami. Jadi Allah SWT katakan lillazina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Jadi bagi mereka yang berbuat baik dan juga mereka bertakwa, maka Allah SWT janjikan bagi mereka apa? Pahala yang besar. Ajrun azim. So Allah SWT inilah memberitahu kita tentang mereka dan mereka mengajarkan kita juga apa? Ni, allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allazina qala lahumun nas. Siapakah an-nas ni? So an-nas ni adalah orang-orang munafik. Apa orang-orang munafik bila mereka mendapat tahu bahawa Rasulullah SAW mengumpulkan kembali orang-orang yang tadi dah keluar Uhud untuk keluar lagi, mereka beritahu, cuba untuk bisik kepada mereka ni, kata, jangan keluar sebab orang-orang Quraisy semua dah berkumpul kan, ni innan nasa qad jama'u lakum, mereka telah berkumpul dengan ramainya untuk menghabiskan kamu semua. Jadi fakhshawhum, maka kau takutlah, kamu semua takutlah terhadap tentera-tentera Quraisy ni. Tapi apa yang jadi kepada mereka ni? Mereka fazadahum imana. Malah bukan mereka berasa gentar, tapi mereka bertambah lagi keimanan. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka mengajarkan kita bahawa cukuplah bagi kami Allah Subhanahu Wa Taala dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Jadi pengajaran dia untuk kita ambil kat sini adalah kita mungkin tak akan keluar pergi perang lah. Kan? Mungkin tak tahulah, wallahu a'lam lah, tapi kalau kita lihatlah keadaan kita ni, mungkin nak keluar perang tu harapan tipis lah kan. Tapi kita perang kita adalah apa? Perang kita adalah memerangi hawa nafsu kita. Perang kita adalah memerangi kejahilan kita. Okay, dalam menimba ilmu. Maka dalam kita memerangi hawa nafsu dan juga kejahilan tu akan datang masa-masa mencabar. Betul tak? Akan datang masa-masa mencabar. Dan akan datang bisikan-bisikan kita. Bisikan-bisikan kepada kita untuk kita give up. Kan? Tapi apa yang diajarkan oleh para sahabat Rasulullah SAW dalam keadaan mereka cedera, dalam keadaan mereka penat, letih, mereka katakan apa? Mereka bertambah lagi keimanan mereka apabila datang lagi cabaran, semakin mencabar, makin bertambah imanan mereka. Kerana mereka beriman dengan Allah SWT dan mereka tahu bahawa jaminan Allah SWT ada pahala yang besar tu. Dan apa yang mereka katakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kita boleh jadikan benda ni sebagai zikir untuk kita lah. Dalam masa-masa mencabar tu kan, bagaimana kita nak mendapatkan kekuatan? Dengan zikir ni. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan ni saya rasa kita pernah dalam keadaan ataupun setahun ni yang kita lihat bahawa rakan-rakan kita pun saudara-saudara kita di Palestin mereka ditindas, dan banyak video yang kita jumpa dekat media sosial, kita nampak mereka akan uturkan kata-kata ni, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka mengambil kekuatan melalui apa yang Allah SWT sampaikan dalam ayat ni lah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bertambah iman mereka dan mereka katakan Allah adalah sebaik-baik protector lah. Okay, so itu yang boleh kita ambil pelajaran daripada ayat ni. Okay, baik. Ada apa-apa soalan ni? Masya Allah Ustaz, dia digunakan fazadahum Ustaz. Form 3. Fazadahum imanan kan tadi? Zadahum, okay. Zadahum dia bukan form 3. Dia form Bukan 1. Bukan, dia Okay, form 1. bukan form 3 Bukan. Sebab kalau form 3, then kita nak kira-kira lah. Dia punya akar kata dia 3 ke 4 huruf. Kalau Zada, Zai, Alif, Dal. 3 huruf je. Okay. Kalau form 3 dia ada 4 huruf. Okay.
Baik, saya rasa kita akan berhenti dekat sini dahulu. Padahal masa pun dah hampir. Jadi kita sudah pun sampai kepada, so tinggal lagi berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, so untuk next week, boleh siapkan, siapa yang belum lah, boleh siapkan homework untuk this 4 remaining examples. Boleh? Okay, dan insyaAllah nanti minggu depan kita akan go through sama-sama. Boleh Cik Fauzi? Tengok apa tu? Okay, so jangan lupa untuk siapkan. InsyaAllah kita go through minggu depan. Itu saja untuk malam ini. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasama anda untuk menjayakan kelas pada malam ini. Dan moga-moga apa yang telah dikongsikan, sekiranya ada kesilapan, kekurangan, saya mohon maaf. Sekiranya ada manfaatnya, saya mohon doanya lah agar Allah SWT berikan kefahaman kepada kita. Baik, kita tuangkan tasbih kafaran dan juga suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.